Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kekuatan untuk menyambung kelas, walaupun bukan secara bertemu muka. Kita dapat juga buat secara online ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan pengajian kita dan Allah berikan kefahaman, insya-Allah. Hari ini kita sambung pengajian kita surah Yasin, ayat yang ke-20. Mari kita bacakan dahulu ayatnya beramai-ramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Terjemahannya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Baik, sedikit penjelasan. Ayat ini sambungan cerita tentang penduduk kampung yang degil, yang tidak mahu menerima para rasul yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Penduduk kampung ni mula-mula Allah hantar 2 orang rasul. Lalu mereka kata rasul tu penipu. Kemudian Allah hantar rasul yang ketiga. Pun sama juga, mereka kata rasul ni orang biasa saja. Dan mereka kata rasul ni penipu. Kemudian lebih dahsyat lagi ialah mereka mengancam rasul tersebut. Mereka nak merejam para rasul tu kalau rasul tu tidak berhenti. Baik, inilah yang berlaku kepada orang-orang Islam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang Arab musyrikin Quraisy yang degil tak nak beriman ni, mereka telah menyiksa orang Islam. Bahkan mereka juga merancang untuk membunuh Nabi. Itulah yang menyebabkan Nabi berhijrah ke Madinah. Baik, perangai mereka tu samalah macam penduduk kampung yang diceritakan dalam surah Yasin ni. Baik, berita tentang mereka nak mengancam Rasul tersebut telah tersebar sehingga sampai ke satu kawasan di hujung kota. Baik, di hujung kota ada satu orang lelaki yang mengetahui perkara tersebut. Lalu dia pun datang bergegas untuk menasihati penduduk kampung tu. Dari jauh dia datang, semata-mata dia nak menasihati penduduk kampung tersebut supaya menerima ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut. Para rasul tu membawa ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu adalah satu ajaran yang benar. Lalu lelaki tu kata kepada penduduk kampung tu, lelaki tu kata, mengapalah aku tak sembah Tuhan yang ciptakan aku, Allah yang ciptakan aku? Kenapa aku tidak sembah dia? Dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Dia mengingatkan penduduk kampung tu bahawa nanti kamu semua akan mati. Lepas mati dikembalikan kepada Allah juga. Jadi kenapalah tak nak sembah Allah yang Maha Esa itu? Baik, orang zaman dahulu, sebahagian besarnya orang-orang musyrikin Quraisy, orang Arab, mereka ni tidak menyembah Tuhan yang satu. Mereka menyembah berhala. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul datang untuk membawa mereka kepada mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagian besar dari manusia ni, mereka ni degil, tetap juga nak beramal ikut nafsu. Sepatutnya nak beramal kenalah mengikut ajaran yang benar. Baik, zaman sekarang ada tak orang yang menyembah berhala? Baik, kalau dalam kalangan orang Islam tidak adalah yang menyembah berhala. Tapi dalam kalangan orang Islam ni ada yang syirik. Ada yang syirik sebab mereka ni tak sembah berhala, tapi mereka ni duk minta tolong dengan saka, duk minta tolong dengan jin. Baik, perbuatan minta tolong dengan jin, dengan saka tu semua walaupun tidak bukan berhala lah, tapi termasuk dalam kategori syirik juga. Kalau mati dalam keadaan syirik, tempat mereka nanti di akhirat nanti ialah neraka Jahannam. Baik, mudah-mudahan kita tak termasuk dah dalam kalangan orang-orang tersebut. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kalangan orang-orang yang bertakwa dan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita masuk kepada perbahasan word by wordnya. Baik, perkataan yang pertama, wa ma. Ada dua patah perkataan di situ. Yang pertama wa dan, kemudian ma apa. Baik, perkataan yang pertama wa dan, kita dah biasa jumpa. Orang Arab panggil wa ni haraf atof, orang Melayu panggil haraf penyambung cerita. Cerita tentang penduduk kampung tu belum habis lagi. Setiap kali nak sambung, maka perlu letak haraf penyambung cerita ni. Dan haraf penyambung cerita yang biasa ialah wa. Kemudian ma, haraf tanya. Orang Arab panggil haraf istifham. Baik, ma ni kita selalu juga dengar. Kalau kita nak tanya nama orang, kita kena guna ma. Ma ismuka. Nanti masuk dalam kubur, kita akan ditanya, ma rabbuka, apakah Tuhan engkau. Baik, seterusnya liya. Liya terjemahannya untuk aku ataupun bagi aku. Ada dua patah perkataan ni. Yang pertama li. Baik, li adalah haraf jar. Orang Melayu panggil haraf baris bawah. Kalau haraf jar, sepatutnya selepas li kena baris bawah. Sepatutnya selepas li kena baris bawah. Selalu kita baca Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah, kita selalu baca Alhamdulillahi. Kita selalu baca dalam Al-Quran Alhamdulillahi. Lillahi, kita tak boleh baca lillahu, salah. Kita tak boleh baca lillaha. Lillaha pun salah. Okay, kita mesti baca lillahi. Sebab apa? Sebab li ni haraf jar. Baik, jadi kalau ada isim yang berada selepas li, isim selepas li tu kena baris bawah. Baik, ya ni sepatutnya baris bawah, tapi orang Arab kata ya tu ganti nama diri aku. Aku kat sini ganti nama diri melekat. Baik, sebenarnya ganti nama diri melekat dalam bahasa Arab ni mabni. Mabni, kebal. Dia tak boleh berubah baris, tapi kat sini dia bertukar baris pula. Ikut kaedah bahasa Arab, kalau boleh berubah baris, patutnya tukar kepada baris bawah, tapi kat sini ditukar ke baris atas. Baik, ini perbincangannya bukan bawah tajuk nahwu dan sorof lah. Baik, ulang lagi sekali, aku kat sini dia ganti nama diri melekat. Orang Arab panggil domer muttasil. Baik, domer muttasil ni orang Arab kata kita kena guna dia kalau dia selepas haraf atau selepas isim ataupun selepas fi'il. Baik, dan ganti nama diri melekat ni dia kebal. Orang Arab panggil mabni. Mabni maksudnya dia tak boleh berubah baris. Baik, mari kita ulang kaji sikit tentang ganti nama diri. Dalam bahasa Arab, ganti nama diri ni ada 3 jenis. Yang pertama, ganti nama diri melekat. Ganti nama diri yang kedua, ganti nama diri tak melekat. Yang ketiga, tersembunyi. Baik, yang melekat tu orang Arab panggil domer muttasil. Kalau tak melekat, domer munfasil. Kalau tersembunyi ni, domer mustatir. Baik, kita bincang satu-satu. Yang pertama, domer muttasil. Orang Melayu panggil domer melekat. Domer melekat ni dalam bahasa Arab dia digunakan kalau selepas isim atau selepas fi'il atau selepas haraf. Contohnya baju dia, baju dia. Baju tu isim. Jadi dia tu kena guna domer muttasil. Aku suka dia. Baik, aku suka fi'il. Dia tu selepas fi'il, maka kena guna domer muttasil.
dengan dia, kepada dia, dari dia yang tu haruf. Kalau selepas haruf kena guna ganti nama diri melekat. Baik, kalau yang tak melekat, orang Arab panggil domer munfasil. Domer munfasil ni yang ana anta, yang huwa huma hum, ana anta tu semua. Baik, itu digunakan kalau jadi subjek. Baik, kalau subjek ni biasanya dalam ayat tu ada perkataan adalah. Contohnya, dia adalah anak murid saya, dia adalah pelajar cemerlang, dia adalah jiran saya. Baik, yang tu subjek. Kalau subjek kena guna domer munfasil. Baik, seterusnya ganti nama diri tersembunyi. Baik, dalam bahasa Arab, ganti nama diri aku, kau, dia tu kadang-kadang kita tak boleh sebut. Kita kena sembunyikan. Bila kita kena sembunyikan? Bila dia jadi pelaku. Contohnya, dia makan. Dia makan, dia tu pelaku, jadi kena tersembunyi. Dia duduk, dia tu pelaku, jadi kena tersembunyi. Baik, mari kita tengok contoh. Ganti nama diri melekat tadi, kita kata dia digunakan kalau selepas isim, ataupun selepas fi'il, ataupun selepas haruf. Baik, kat sini aku, kat sini kita tidak boleh guna ana. Kat sini aku kita tidak boleh guna ana, sebab aku dia punya ganti nama diri melekat, bukan ana. Baik, kalau ana ganti nama diri tak melekat. Ganti nama diri tak melekat kita guna kalau jadi subjek. Contoh subjek kat sini ialah aku adalah pelukis. Yang ni kita guna ana. Kenapa guna ana? Sebab ana tu ganti nama diri tak melekat. Ganti nama diri tak melekat digunakan kalau dia duduk kat depan ayat, dia jadi subjek. Subjek ni dalam bahasa Arab mubtada. Baik, kalau ganti nama diri tersembunyi kita guna kalau dia jadi pelaku. Contohnya, aku telah lukis. Lukis kat sini perbuatan. Lukis ialah perbuatan. Aku kat sini yang melakukan perbuatan ni. Aku kat sini pelaku. Dalam bahasa Arab kat sini kita tidak boleh sebut ana. Kat sini aku ni kena tersembunyi dan kena letak tanda. Baik, mari kita terjemahkan contoh-contoh tadi. Baik, baju aku, dia pukul aku dengan aku. Baik, yang ni semua ganti nama diri melekat ya, terjemahan dia. Baik, baju aku saubi, dia pukul aku yatribuni. Kalau dengan aku bi. Baik, kat sini aku ni kita tak boleh guna ana. Kat sini aku ni kita kena guna domer muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Baik, untuk aku ni orang Arab kata ganti nama diri melekat untuk aku ialah ya. Tapi kalau dekat fi'il kita kena letak nun. Kita kena letak nun. Sebab ya kalau dekat fi'il, kalau huruf ya sahaja, kalau dekat fi'il ya tu ganti nama diri kau perempuan. Jadi kita tak nak mengelakkan salah faham, tak nak bagi terkeliru, jadi dekat fi'il kena tambah huruf nun. Nun ya. Baik, kalau selepas haruf ya saja. Baik, seterusnya aku adalah pelukis. Dalam bahasa Arab ana rasim. Aku doktor, ana tabib. Baik, aku kat depan ni adalah subjek. Ganti nama diri kalau duduk kat depan, kalau bukan pelaku dia akan jadi subjek. Orang Arab panggil mubtada. Kalau mubtada maka kena guna domer munfasil. Baik, seterusnya yang ujung pula. Aku telah lukis. Aku telah lukis. Kat sini aku ni pelaku. Kalau pelaku ganti nama diri aku itu mesti tersembunyi dan kena letak tanda. Tanda tu pula kita kena tengok fi'il tu. Baik, ganti nama diri tu dia tersembunyi dalam fi'il. Kita kena letak tanda kan. Nak letak tanda kena tengok dulu fi'il tu yang mana satu. Baik, yang ni ada telah fi'il madi, kita kena letak tu dekat ujung. Yang bawah ni aku pergi tak ada telah kan. Kalau tak ada telah bermakna dia fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' tandanya ialah hamzah dekat depan ni. Baik, ulang lagi sekali. Kalau aku duduk dekat depan ayat, kalau aku duduk kat depan ayat, barangkali dia mubtada, tapi barangkali dia pelaku. Kalau pelaku, ayat tu ada perbuatan. Baik, kat sini lukis ni perbuatan, pergi ni perbuatan. Aku ni adalah yang melakukan perbuatan. Kita panggil pelaku lah.
Kalau pelaku, ganti nama diri itu kita kena sembunyikan. Ganti nama diri itu kena tersembunyi dan kita kena letak tanda. Nak letak tanda tu kita kena tengok fi'il tu fi'il yang mana satu. Baik, ganti nama diri ni dia tersembunyi dalam fi'il. Kita kena letak tanda dekat fi'il tu. Tapi fi'il tu kita kena tengok fi'il madi ke, mudhari' ke, amar. Lain fi'il, lain tandanya. Kalau yang fi'il madi, tandanya tu. Kalau yang fi'il mudhari', tanda dia ialah hamzah ni. Baik, mudah-mudahan jelas. Mari kita tengok dalam Al-Quran ganti nama diri aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Terjemahannya, berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Baik, ayat ni cerita tentang Balqis. Balqis ni dulu permaisuri, raja permaisuri lah ya. Dulu dia tidak beriman, tapi setelah dia melihat kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman tu, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kat sini kita nak cari ganti nama diri. Kita nak cari domir. Baik, kita nak fokus kepada domir aku. Baik, aku yang pertama. Baik, aku yang pertama dekat perkataan inni. Baik, inni. Perkataan inni ni terjemahan dia sesungguhnya. Baik, ya dekat ujung ni terjemahan dia ialah aku. Ya dekat ujung ni terjemahannya ialah aku. Arab kata ganti nama diri, domir. Domir kalau selepas haraf mestilah domir muttasil. Kat sini kita kena letak huruf ya. Baik, aku yang seterusnya, zalam tu. Baik, tu ni terjemahan dia aku. Kat situ sebenarnya ada dua kali aku tu sebenarnya. Sebenarnya aku kat situ ada dua kali. Baik, kat sini aku ni bukan ya. Kat sini aku ni dia letak huruf tu. Baik, orang Arab kata aku kat sini pelaku. Aku telah zalim. Aku kat sini pelaku. Kalau pelaku kena tersembunyi dekat dalam fi'il tu, kena letak tanda dekat fi'il. Fi'il tu kalau madi kita kena letak huruf tu. Baik, seterusnya nafsi. Nafsi terjemahannya ialah diriku. Baik, aku kat situ domir muttasil. Aku kat situ domir melekat, domir muttasil. Kat situ digunakan domir muttasil sebab dia duduk selepas isim. Seterusnya aslam tu terjemahan dia ialah aku berserah diri. Baik, ada telah sepatutnya aku telah berserah diri. Baik, kat sini aku ni pelaku. Orang Arab panggil fa'il. Aku tu fa'il. Kalau ganti nama diri tu jadi fa'il, ganti nama diri tu kalau jadi fa'il pelaku, maka kena tersembunyi, kena letak tanda. Tanda dia ialah tu. Baik, ulang lagi sekali. Kat sini ya ni domir muttasil. Kat sini digunakan sebab selepas haraf, yang ni selepas isim. Baik, yang tu pula itu tanda saja. Yang tu tanda saja. Ganti nama diri dekat fi'il ni. Dekat fi'il ni ganti nama diri aku ni tersembunyi. Tu hanya tanda sahaja. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Terjemahannya, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang.
Baik, kita nak cari domir. Kita nak cari ganti nama diri. Hari ni kita fokus pada ganti nama diri aku saja. Baik, dalam ayat itu, aku yang pertama ialah dekat perkataan atubu. Atubu. Baik, atubu. Atubu dekat sini terjemahannya aku menerima taubat. Aku menerima taubat. Kat sini aku ni fa'il, pelaku. Aku kat sini fa'il, pelaku. Baik, kalau pelaku maka kena tersembunyi. Kalau tersembunyi kena letak tanda. Tanda tu kita kena tengok jenis fi'il. Tadi kalau fi'il madi, tanda aku ialah tu kan. Tu. Kalau fi'il mudhari' tanda dia lain. Tanda dia hamzah. Baik, seterusnya wa anat tawwabur rahim. Wa anat tawwabur rahim. Terjemahannya akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Baik, yang maha menerima taubat ini nama Allah. Tawwab ni nama Allah, isim. Ana kat sini dia duduk dekat depan ayat dan dia bukan pelaku. Kalau ganti nama diri duduk depan ayat bukan pelaku, maka dia akan jadi mubtada'. Mubtada' orang Melayu panggil subjek. Kalau subjek kena guna domir munfasil. Domir munfasil dalam bahasa Melayu ganti nama diri tak melekat. Baik, mari tengok contoh yang lain supaya lebih jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Terjemahannya, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Baik, tengok kat situ kita nak cari domir, kita nak cari ganti nama diri. Hari ini kita fokus dekat aku saja. Baik, dalam ayat itu ganti nama diri aku ialah dekat perkataan Rabbayani. Rabbayani. Ni tu terjemahan dia ialah aku. Baik, dekat situ perkataan Rabbaya terjemahannya mereka berdua telah mendidik. Ini adalah fi'il. Ganti nama diri aku ni duduk selepas fi'il. Baik, dalam bahasa Arab kalau ganti nama diri selepas fi'il, ganti nama diri itu mestilah ganti nama diri melekat. Domir muttasil. Domir muttasil kalau aku ni sebenarnya ya, tapi kalau dekat fi'il, kalau aku tu melekat dekat fi'il, kita kena tambah huruf nun. Kita kena letak nun ya. Dalam doa kita selalu baca. Dalam doa kita kata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Baik, itu semua ganti nama diri aku lah. Ni tu aku melekat dekat fi'il. Kalau melekat dekat isim kita letak ya je. Kalau dekat fi'il tak boleh letak ya. Sebabnya ialah kalau ya dekat ujung fi'il, ya dekat ujung fi'il dia ganti nama diri kau perempuan. Kalau aku kita kena letak nun ya. Baik, habis perbahasan tentang domir tadi. Kita kembali ke surah Yasin tadi. Baik, perkataan yang seterusnya dalam ayat 22 tadi, perkataan yang seterusnya ialah la. Terjemahannya tidak. Ini adalah haraf nafi. Dalam zikir kita selalu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, kita selalu sebut la. La maksudnya tidak ada Tuhan. La yang dalam zikir tu kita kata la yang dalam zikir tu terjemahannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Baik, seterusnya a'budu. A'budu terjemahannya aku sembah. Baik, aku sembah. Ini adalah fi'il mudhari'. Mari ulang kaji sikit. Mudhari' ni maksudnya perbuatan yang sedang berlaku. Mudhari' ni ada tandanya. Tandanya ialah hujung baris depan, kemudian dekat depan dia ada anaitu. Baik, fi'il ni pula, fi'il ni perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, kenapa ganti nama diri ni tersembunyi? Sebabnya ialah
dia kat sini pelaku. Aku kat sini pelaku. Kalau pelaku kena tersembunyi. Tersembunyi tu dia tersembunyi dekat dalam kalimat fi'il. Kalau tersembunyi macam mana kita nak tahu? Orang Arab kata ada tanda dia. Tanda aku dekat situ ialah hamzah. Baik, hamzah tu tanda fi'il mudhari' dan juga tanda ganti nama diri aku. Kita selalu mengucap dua kalimah syahadah, kita kata asyhadu. Asyhadu, aku bersaksi. Baik, kita mengucap kalimah syahadat, kita kata asyhadu. Ada hamzah. Asyhadu, aku bersaksi, tak perlu sebut ana. Aku bertaubat, atubu ilaihi wa atubu ilaihi. Atubu, aku bertaubat. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Baik, aku berlindung dengan Allah, a'udzubillah. Tak perlu sebut ana. Aku kat situ tersembunyi sebab dia pelaku. Seterusnya, perkataan yang berikutnya allazi. Terjemahan dia orang yang ataupun yang. Ini adalah isim mewakili. Dalam ayat ni allazi ni mewakili Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan. Baik. Seterusnya, perkataan yang berikutnya fataroni. Terjemahannya dia telah cipta aku. Ada dua patah perkataan ni. Yang pertama fatara, dia telah cipta. Baik, fatara dia telah cipta itu adalah fi'il madi. Itu adalah fi'il madi. Dia kat sini pelaku. Dia kat sini fa'il. Kalau fa'il kena tersembunyi. Kalau tersembunyi kena ada tanda. Baik, dia kat sini tanda dia ialah fi'il madi tu hujung dia baris atas. Fi'il madi kalau hujung baris atas, fatara hujungnya baris atas kan, tak ada tambah apa-apa kan, maka dia punya ganti nama diri ialah dia. Baik, aku kat ujung tu ni, itu ganti nama diri melekat. Tadi kita dah sebutkan bahawa aku kalau selepas isim kita kena guna ya. Kalau selepas haraf guna ya. Tapi kalau selepas fi'il kita kena guna nun ya. Baik, aku kat sini dia adalah maf'ul ya. Aku kat sini maf'ul. Dalam bahasa Melayu yang diperlakukan. Baik, kat sini kata dia telah cipta aku. Aku kat sini yang dicipta. Aku kat sini yang diperlakukan. Dalam bahasa Arabnya dipanggil maf'ul. Baik, ganti nama diri kalau dia duduk selepas fi'il, dia jadi maf'ul, maka ganti nama diri itu mestilah ganti nama diri melekat. Dalam bahasa Arabnya ganti nama diri melekat ni orang Arab panggil dhamir muttasil. Tak boleh saya kata fatara ana. Fatara ana salah. Tak boleh saya kata fatara tu, tak boleh. Saya kena kata fatara ni. Aku kat situ mesti kena guna ganti nama diri melekat. Baik, sebabnya dia duduk selepas fi'il, dia kat situ berfungsi sebagai maf'ul. Seterusnya wa ilaihi. Nampak macam dua patah perkataan tu, tapi tiga Yang pertama wa dan, kemudian ilai kepada, seterusnya hi-nya. Baik, wa dan tu haraf atof, orang Melayu panggil haraf penyambung cerita. Ilai tu haraf jar. Ilai kat situ haraf jar. Hi tu nya tu ganti nama diri. Baik, orang Arab kata ganti nama diri kalau selepas haraf ganti nama diri itu mestilah ganti nama diri melekat. Baik, mari ulang kaji sikit. Kalau saya nak kata kepada kami, saya tak boleh kata ilai nahnu. Saya kena kata ilaina. Kalau kepada engkau, ilaika. Engkau perempuan, ilaiki. Kepada kamu berdua, ilaikuma. Kalau kepada kamu ramai, kamu semua, ilaikum. Kalau kepada dia lelaki, ilaihi. Kepada dia perempuan, ilaiha. Baik, ulang lagi sekali. Ganti nama diri kalau selepas haraf, ganti nama diri itu mestilah ganti nama diri melekat. Kalau dalam bahasa Inggeris saya nak kata kepada saya tak boleh kata for I. For I salah, saya kena kata for me. Kalau kepada kami saya tak boleh kata for we. Saya tak boleh kata for we. Saya kena kata for us. Lain tu kat situ. Baik, seterusnya
Perkataan yang berikutnya turja'un. Turja'un terjemahannya kamu dikembalikan. Ulang lagi sekali, turja'un terjemahannya kamu dikembalikan. Baik, ini adalah fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' kalau ada ta dengan waw nun tu, okey, ta dengan waw nun tu, huruf ta tu, ta dekat depan ni, huruf ta dekat depan ni tanda fi'il mudhari'. Kemudian huruf ta dengan waw nun tu tanda ganti nama diri kamu ramai. Kamu ramai. Ramai sebab ada waw nun dekat ujung dia tu. Baik, seterusnya. Dekat sini ada imbuhan di kan. Kat sini ada imbuhan di. Kenapa ada imbuhan di? Sebab orang Arab kata huruf pertamanya baris depan, huruf tengah dia ni baris atas. Baik, mari kita ulang kaji sikit tentang imbuhan di. Baik, imbuhan di ni dia dalam fi'il madi lain, dalam fi'il mudhari' lain. Kalau imbuhan di kita nak letak dekat dalam fi'il madi, kita kena guna pattern fu'ila. Asal fi'il madi kalau tak ada di, pattern asalnya fa'ala. Tapi nak bagi ada imbuhan di, kena tukar. Kena tukar huruf pertama baris depan, huruf tengah dia ni baris bawah. Kalau fi'il mudhari' pula, kita nak bagi ada imbuhan di, dia punya pattern dia yuf'alu. Yuf'alu. Baik, yuf'alu tu huruf pertamanya baris depan. Samalah macam fi'il madi ni, huruf pertama baris depan, sama. Tapi beza dia kat sini ialah kalau huruf tengah fi'il madi, huruf tengah fi'il madi kalau nak bagi ada imbuhan di ni, huruf tengahnya kena baris bawah. Kalau fi'il mudhari', huruf tengah dia mesti baris atas. Baik, contohnya. Baik, contohnya duriba. Duriba dia telah dipukul. Duriba dia telah dipukul. Kalau fi'il mudhari'nya dia dipukul, yudrabu. Yudrabu. Baik, tengok kat sini duriba. Asal perkataan ni doroba. Asalnya doroba. Doroba maksudnya dia telah pukul. Tak ada imbuhan di lah. Nak bagi ada imbuhan di, huruf pertama baris depan, huruf tengahnya baris bawah. Baik, kalau mudhari' dia pula, fi'il mudhari' dia asal dia yadribu. Yadribu, ya baris atas, huruf tengah dia ni baris bawah. Asalnya yadribu. Yadribu dia pukul. Tapi nak tambah imbuhan di kan, nak tambah imbuhan di, ya ni kena baris depan, huruf tengah dia mesti baris atas. Tak sama kalau fi'il madi baris bawah, yang mudhari' ni baris atas. Baik, tengok contoh yang lain. Nusiro. Nusiro maksudnya dia telah ditolong. Kalau dia ditolong, fi'il mudhari', orang Arab kata yunsoru. Yunsoru. Huruf ya ni baris depan, huruf tengahnya berbaris atas. Baik, mari kita tengok dalam Al-Quran.